Jika ini benar, habislah parti Bersatu. Mereka akan kehilangan apa yang digendong selama ini. Bak kata pepatah, yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Menurut calon daripada Bersatu ini, yaitu Azizi Abu Naim, akta anti lompat parti tak akan terpakai. Saya tanding nenggiri guna logo PAS, kata Azizi. Azizi Abu Naim berkata beliau tanding pilihan raya guna logo parti lain dengan watika calon ditandatangani Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan. Bekas adun Nenggiri Azizi Abu Naim mendakwa akta anti lompat parti tidak terpakai terhadapnya, memandangkan beliau bertanding menggunakan logo PAS dengan watika calon ditandatangani Setiausaha Agung parti itu walaupun menjadi ahli Bersatu. Katanya, perkara itu sudah dijelaskan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, memaklumkan telah berlaku kekhilafan terhadap tindakan parti ke atasnya, merujuk kepada terhenti keahlian kerana tidak patuh arahan parti. Memang jelas kita masa PRU 15 kita menggunakan logo PAS di kedua-dua pilihan raya, iaitu Parlimen ahli Aziz juga ahli Parlimen Gua Musang dan Dewan Undangan Negeri. Terdahulu saya bertanding untuk Dewan Undangan Negeri, memang watika itu ditandatangani oleh Taqiyuddin selaku Setiausaha Agung PAS. Kita tidak nampak langsung kenapa Bersatu menghantar notis kekosongan yang perlunya Speaker Negeri Muhammad Amar Abdullah untuk menerima notis tersebut, sedangkan saya boleh isytihar pada masa itu, katanya menurut Esro Awani. Azizi juga memberi contoh bekas ahli Parlimen Pasir Mas Ibrahim Ali yang pernah bertanding bebas namun menggunakan logo PAS. Jadi pada masa itu tidak ada parti. Jadi saya boleh pastikan pada masa itu saya bukan Bersatu sebab saya menggunakan logo PAS, katanya. Azizi antara 6 ahli parlimen dan adun yang keahlian mereka dihentikan Bersatu kerana mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Ashari pula menyokong Amiruddin. Ditanya berhubung jangkaan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul, Azizi berkata statusnya bersama 5 lagi ahli parlimen kemungkinan diketahui selewat-lewatnya minggu depan. Katanya beliau sudah menerima notis daripada Johari untuk menjawab beberapa perkara dan dijangka menghantar jawapan bertulis minggu ini. Kita agak begitulah. Kalau ikut pada notis yang kita dapat, maklum maknanya. Parti dapat hantar notis kepada pejabat speaker minggu lalu. Dan speaker ada masa 21 hari sahaja. Sebagaimana yang diberitahu, jadi kita jangka minggu depan keputusannya akan diberitahu, kata beliau. Kalau ini benar, akta anti lompat parti tak terpakai, maka sia-sia sajalah perjuangan Parti Bersatu. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Akhirnya, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dedah tipu daya pembangkang isu MAHB, GIP dan BlackRock. Dipetik daripada Harapan Daily oleh Ahmad Mursi. Pembangkang fitnah kerajaan jual hak Malaysia dalam MAHB kepada pelabur asing. Kalau dijual hak Malaysia, tentulah share kerajaan makin kurang. Ini makin bertambah banyak pula. Mana yang tak betul? Dari 41% jadi kini 70% melalui KWSP dan Khazanah. Pembangkang tak pandai mengira ke? Atau buat-buat tak pandai kira?
Kalau memang tak pandai kira, janganlah jadi ahli parlimen, jangan jadi YB. Ketika ini, 32% saham dipegang pelabur lokal. Pelabur luar pula memang dah pegang 27% dan pernah capai sehingga 45% tahun 2018. Tak bising pula pintu masuk negara dipegang pelabur luar. Selama ini, dengan 41% bukan kerajaan kawal sepenuhnya, MAHB pun. Tapi selepas ini, MAHB akan balik semula kepada kawalan kerajaan dengan 70% pegangan. Sejak 2012, KWSP dah ada kerjasama dengan GIP. Bahkan, KWSP juga ada kepentingan dalam Airport Gatwick dan Sydney. KWSP dah lama berunding dengan GIP untuk kerjasama ini dan rundingan telah selesai. Kerajaan tak pernah berunding dengan BlackRock pun selama ini. GIP ialah Global Infrastructure Partners. Hanya tahun ini tiba-tiba BlackRock kata berminat nak beli saham GIP. Itu pun belum diputuskan. Pelaburan GIP dalam MAHB ini kecil je. Hanya 5% dari keseluruhan profitnya, iaitu $112 bilion seluruh dunia sebagai pengurus infrastruktur terkemuka. Kepakaran itu yang nak dibawa masuk selain nak suntik dana. Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim kata, modal yang akan masuk RM10 bilion jika kerjasama dengan GIP ini dibuat. Boleh guna untuk majukan perniagaan MAHB dan bangunkan lapangan terbang. Tak perlu kerajaan berhutang dan dana negara boleh diguna ke tempat lain. GIP dan Lembaga Pelaburan Abu Dhabi ADIA akan beli dari 27% saham yang memang kini dipegang pelabur luar dan akan jadi 30%. Jadi tuduhan pembangkang itu fitnah. MAHB hanya pengurus lapangan terbang. Lapangan itu kekal hak milik kerajaan. Sama seperti lapangan terbang Sibaha, Gökçen, Istanbul yang MAHB urus. Lapangan itu masih kekal milik kerajaan Turki. Tawaran dibuka pada banyak pihak. Dari 145 syarikat yang layak, hanya 5. Tapi yang setuju dengan syarat kerajaan hanya GIP, iaitu syaratnya CEO dan pengurus serta saham majoriti kita yang pegang. Tak banyak yang sanggup. Masa pembangkang tebuk atap pada tahun 2021, KWSP berunding terus dengan BlackRock. $600 juta dana patuh syariah terbesar dalam sejarah diserah kepada BlackRock untuk diuruskan. 10 hari sebelum itu, Gaza diserang. Halal pula. Mana semua walaun. Nak ulang sekali lagi. Masa tebuk atap tahun 2021, KWSP berunding terus dengan BlackRock. $600 juta dana patuh syariah terbesar dalam sejarah diserah kepada BlackRock untuk diuruskan. 10 hari sebelum itu, Gaza diserang. Halal pula. Mana semua walaun. Kerajaan Madani paling tegas halau syarikat Israel. Kapal yang masuk zaman tebuk atap pun dihalang zaman Madani. Tapi kalau syarikat besar yang pro-Israel nak dihalau, bukan Google je, bukan BlackRock je, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Intel, Facebook yang kuasai WhatsApp dan Instagram, semualah kena halau keluar. Pembangkang dah terpedaya dengan propaganda Zionis yang kata genosid di Palestin ini baru je bermula. Walhal dah 75 tahun genosid ini berlaku. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.